Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan berkongsi di sini bagaimana saya trade pada kemarin, ya. Harap-harap pada minggu lepas, alhamdulillah saya dapat dalam $100 gitu kan, dalam seminggu $100, alhamdulillah. Jadi saya akan gunakan XM, ya, XM. Oke. Gold, saya akan menggunakan teknik trading yang saya akan gunakan, ya. Ini adalah saya akan tengok monthly, apa jadi kepada monthly, kemudian saya akan tengok pada weekly, adakah dia berlaku di sini macam yang sesuatu yang macam yang ini kan, adakah dia berlaku dia macam ni, ni apa ni, candle yang besar, pergerakan besar untuk seminggu. Untuk sebulan misalnya, adakah pergerakan candle ini dia akan membantu. Ini gold kan, ini gold. Kemudian weekly kita akan tengok, kemudian daily. Untuk daily, bagi daily lah, pada minggu lepas saya telah menggunakan kaedah, menggunakan teknik lah. Jadi contohnya pada minggu yang lepas, tapi saya tidak menggunakan gold, ya. Saya trade di dalam AUD/JPY. Saya trade dalam AUD/JPY, ya. Saya menggunakan teknik kaedah garis biru. Ada kaedah garis biru lah. Saya menggunakan kaedah garis biru. Ini yang kaedah yang saya gunakan. Yang ini sebenarnya tanda-tanda nih, ya. Saya buang. Kemudian ini adalah, kemudian ini yang saya akan guna, apa namanya? Yalah. Tapi ini kita boleh buang. Ini sebenarnya tanda-tanda aja nih. Dia ikut kita lah, ikut trade dia. Monthly saya telah trade di dalam AUG, ya. Saya telah trade dalam AUD/JPY, tapi bukan di XM lah, tempat lain. Di broker lain, tapi kaedah semua sama kan. Ini MT4. Tuan-tuan puan, sebelum itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Studio. Saya punya webs Kirana Studio, ya. Jangan lupa subscribe, rekan-rekan semua. Saya akan kongsi satu teknik untuk macam mana hendak trade, ya. Trade yang saya gunakan ini adalah saya menggunakan teknik, biasanya saya menggunakan teknik in and love. Teknik in and love. Apa ini betul kan ni? Biasalah. Alamak. Saya gunakan teknik in and love. INL lah. Ini kan INL. Teknik in and love. Ini teknik ni. Okey, mana dia punya ni? Tidak keluar lah pula. Aduh, tahu je lah. Teknik in and love. Ni kan? Teknik in and love. Saya menggunakan teknik ini. Teknik in, masuk dan keluar. Ini monthly. Ini adalah weekly. Biasanya saya akan tengok di weekly juga. Kemudian saya akan tengok daily. Daily, ya. Daily ini tuan-tuan, kita trade ni dalam masa ini ada ruang ni kan. Ini ruang ni adalah dalam seminggu, sebulan. Di dalam daily saya akan tunjukkan pada beberapa minggu yang lepas saya telah melihat bahawa candle ini kan, ini seminggu ni. Ini adalah satu hari 24 jam. Macam mana saya trade? Dan saya rasa dia akan berterusan nih, masih lama lagi dia akan berterusan. Ingat ya. Ini teknik in and love ini saya akan kongsikan. Ini daily. Sekarang daily. Sekarang dia di atas. Kemudian dia sebenarnya ke bawah.
Okay, dia telah, benda ini dia sudah kita panggil sebagai dia turun ke bawah. Candle ini dia turun ke bawah yang ini. Yang ini. Boleh nampak? Candle ini turun ke bawah. Yang ini. Candle ini, yang candle ini kan dia ini Bollinger Band. Ini Bollinger Band. Ini daily. Kemudian dia telah turun di bawah sini. Dia telah membentuk satu aliran baru. Aliran baru ya. Mana dia telah membentuk satu, ini kenali sebagai in. Inilah in. Ini adalah love. Dia masuk. Ini masuk sini. Ini in, ini love namanya. In and love. In 1, in 2, in 3, in 4. Saya ada in 1 tu. In 1, kita cari sini in 1 lah. In 1. In 1 biasanya dia masuk macam ni. In 1, in 2. Lepas tu in 3. Lepas tu ini in 4. Ini sebenarnya dia sudah masuk in ini in 4, in 5. Ni. Ini sebenarnya in 1. In pula. Ini in. Ini sudah love 1, love 2. Okay. Dia macam ni. Gunakan teknik yang saya gunakan lah. In maknanya dia akan ada ni. Ini in 1. In 2 dia akan ada di sini. In 1. Di sini pula. In 1. Ini in 2. Ini saya tanda biru ah. In 3, ini in 3. In 3. In 4. In 4 biasanya ini in 3 lagi. Biasa dia akan sini in 3. Tapi dia akan naik kan. Maknanya ini adalah dia akan membuat satu, ini adalah in 3. Bila dia ada in 3 saja, dia mesti kena ada in di sini. Yang ini biasanya di sinilah dia akan bentuk di sini. Dipanggil sebagai in 1, in 2, in 3. Sebab dia berada di sini sudah untuk dia warna. Kemudian ini adalah di sini kita boleh in 3. N3. Boleh masuk N3 di sini. Okay, N3. Tapi kadang-kadang dia, kenapa dia naik? Sebab ada ni. Sebab ada hijau tu naik tu kan. Sebab ada yang ini dia naik ni. Yang ini. Kenapa? Kadang-kadang dia akan naik. Dia turun. Dia naik. Tunggulah sampai sehingga ada in. Yang ini in. Dia akan ada apa nama ni? Ini love. Ini namanya love. Ini namanya, okay. Saya biasa panggil ini sebagai love. Ini kan love. Love. L-O. Love. Jadi saya panggil L1. L lah. L1 nama dia. L1 Ini yang ini L1. Namanya L1. In kan. In 1, in 2, in 2, in 3, dia sebenarnya in 3. Bila di in 3 dia akan ada love. Lepas tu ada love. Lepas tu love 1, di sini love 2. Di sini love 2, di sini love. Ini adalah love. Okay. Ini namanya love. Love 1, love 2. Okay. Love 1, love 2. Yang mana tadi tu? L1. Ini L1. Okay, L1. L1. L1 besar lah. L1. Okay, ini L1. Yang ni L2. Ini L2. 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 Saya panggil L2. L2. Ini L2. 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 Ini L2. Maknanya, macam mana kita nak menentukan bahawa di L2 ni ada? Dia akan ada satu candle yang kita panggil sebagai candle ni. Candle ni. Dia akan membentuk in lagi. Ini apa ni? Lebihan kan? Ni. L. Jadi dia akan, bila ada candle yang
ke bawah. Oke lah, dia akan turun ke bawah, panjang tuh. Ataupun ada candle yang jarum dia atas nih kan, tapi ini kecil, ini besar, maka itulah dikenali sebagai ya ini pun L2, ini L2 kan, L2 asalnya naik, L2 namanya L2 lah. Ini kan L2 atas, boleh kan? Copy. Ini L2, L2, L2. Macam mana kita nak tahu dia akan naik tinggi? Yaitu apabila dia akan ada satu candle yang naik lagi. Oke, banyak di sini yang saya dapatlah hari itu banyak. Oke, coba cek ah. History minggu lepas. History. Custom what ni call last week ya. Saya guna nih. Kita akan ada banyak account. Masih account kita kena banyak. Contohnya inilah. Oke. Dapatlah dalam beberapa dolar kan yang ini. Saya guna AUD/JPY kan nih. 2 sen minggu lepas. Sebab pada minggu lepas yang ini saya dapatkan, pada minggu lepas saya telah melihat di sini akan ada candle yang ini, ada candle yang ini kan pendek nih. Dia punya shadow, dia sebelumnya shadow ini besar. Shadow dia yang ini namanya shadow. Ini yang di shadow, kan? Yang ini shadow nama dia. Oke. Yang saya tonton itu adalah shadow. Shadow boleh nampak ah? Shadow. Boleh? Dia punya shadow tu tadi boleh nampak kan? Okay, dia punya shadow. Shadow dia kemudian dia turun ke bawah. Biasanya ini akan panjang nih. Jadi bila saya nampak yang ini ada, kemudian saya entry. Dia entry nih, saya entry lagi sini. Kecil lah kan. Kita punya duit bukannya banyak pun. Okay? Itu teknik saya. Jadi kemudian di sini yang biru saya akan warnakan ini untuk minggu depan dia akan panjang kan. Oke, ini saya sebenarnya telah entry di sini, entry, tapi ambil rezeki dulu sedikit kan. Yang ini Jumat, Khamis, Rabu, Selasa, Isnin. Oke, dia biasanya akan ada di sini, di sini. Tapi teknik ini sebenarnya teknik yang biasa saya guna. Ada satu teknik yang biasa saya akan guna yang mudah. Mari kita tengok. GJ pun saya guna, yang GJ pun boleh guna di sini. Mana tuh? Ini kita buang lah. Saya ambil lah. Saya guna sebab ini limpas. Teknik saya guna ini teknik teknik limpas nama dia. Teknik limpas sama aja nih kan. Teknik limpas sih maksudnya tuan-tuan. Tadi ini love tadi itu kan. Itu rumit sikit. Jadi saya akan menggunakan teknik limpas nih. Saya buat garisan di sini. Buat gini. Buat garisan. Ini ialah apabila yang garisan ataupun yang tengah-tengah ataupun daripada ini kita buang lah. Kita buang. Biasa. Ini sebagai indikator yang ada ya, yang membantu sebenarnya. Oke, coba kita cek yang ini daripada sini, sebab dia akan berubah di sini. Ini kan. Kita akan entry di ruang, biasanya entry di ruang ini. Sini. Coba tengok di sini. Teknik ini panggil sebagai yang tadi itu teknik in and love. Itu satu kaedah, tapi ini untuk yang lagi memudahkan, ini teknik yang saya panggil sebagai teknik
apa saya tulis sini ya. Teknik biru, teknik garisan biru namanya. Teknik garisan biru. Inilah teknik garisan biru. Okey. Sebagai seorang trader yang masih baru, kita mesti kenal apa itu candle. Candle ni kan, ini adalah candle, ini adalah garisan. Kita mesti kena berkawan dengan menguasai teknik-teknik ini. Dan kita kena menguasai teknik macam mana hendak menguasai ataupun macam mana hendak mengenal itu. Bila dia naik turun candle ini dewan. Jadi minggu depan sebenarnya dia masih turun lagi nih. Bila dia naik pada hari sini nanti sell je, jangan risau, sell. Kalau contoh ada duit $20, 1 sen je lah. Kalau ada 200, bolehlah 10 sen, tapi dalam beberapa account boleh, tidak masalah. 5 ke 6 account, 7 account boleh je lah account. Okey, kalau dalam XM, kalau bermain XM boleh kan, kita kena kuasai lah. Okey, ini adalah teknik garisan biru kepada rakan-rakan yang berminat lah, teknik garisan biru Kalau berminat dengan garisan biru, ini dia grey pula, siasi putih ya. Okey, boleh nampak lah kan. Ini teknik garisan biru sebab ini saya punya GMACD ini adalah trend down. Okey, trend down. Dan pada bulan ini sebenarnya pada bulan bulan lepas. Bulan lepas kan dia ada berapa hari itu. 1 minggu 5 hari trade, 5 kali dia trade ni. Okey, boleh. Okey. Jadi yang ini pada minggu lepasan kita yang ini kita try untuk biasa gini lah. Dia garisan biru ni kita garis. Kita buat satu garisan biru. Dia bermula daripada tengah ni sampai ada candle yang naik. Kan maknanya bila dia naik saja terus buat satu garisan. Jadi di mana tempat kita nak entry, kita entry di sini. Kita naik, kita entry di sini. Ni. Kita entry di kawasan yang ini. Macam mana? Kita entry di kawasan eclipse yang di sinilah. Macam mana eclipse ni? Ataupun paling senang entry di kawasan ini yang mudah lah, kawasan ni. Entry dia di kawasan ini. Di sini pun boleh, sini pun boleh, di mana-mana pun. Tapi jangan entry di dewan. Entry kita kena tengok entry di ini. Kemudian saya nasihatkan lagi. Nasihatkan lagi kepada rakan-rakan buat garisan. Kalau garisan buat garisan lurus terus macam ni. Biar dia panjang-panjang. Ini teknik garisan biru. Teknik garisan biru ya. Jadi entry di sini. Entry sini. Kemudian yang ini, yang garisan bawah ni, ini adalah TP. TP ya. Sekarang saya lagi ya. Draw the label. Okey. Ini teknik. Okey. Teknik garis biru. Garis biru Teknik garis biru ni. Okey, ini teknik garis biru. Saya sudah bagi tahu tadi. Kemudian bila kita buat satu garisan daripada atas ni ke sini, dia namanya teknik garis biru, paling memudahkan. Di mana kita hendak entry? Entry di mana-mana tempat. Bila dia naik kan, di mana-mana tempat. Di mana-mana tempat. Di mana-mana tempat apabila dengan syarat yang biru ini, yang hijau ini sudah yang hijau, yang ini, yang kecil ni, kan?
dia dah naik. Asal naik boleh entry lah nih, entry, tidak masalah. Tapi kalau kena sabar, pokoknya itulah benda sabar. Benda sabar paling penting ialah kita tunggu ada satu candle turun, barulah kita entry, kan? Tapi kalau tidak sabar, sebab saya pernah buat satu teknik juga menggunakan kaedah yang ini, alhamdulillah lah. Naik, kemudian bila dia ada naik satu, saya akan sell lagi. Day one, syarat day one. Saya akan buy, kemudian sampailah dia nampak yang kecil inilah. Oke, jadi dia sebenarnya sudah nampak minggu lepas benda ni, bukan minggu lepas dia akan turun. Oke, kemudian saya tanda ini adalah TP. Ini TP ya, ini adalah TP dia di sini. TP dia kita panggil ini kawasan. Kalau dia sampai sini kita sell aja. Kita beli sell lah, kita beli tengok lah. Ini kawasan sell. Kalau sell lah, sell. Lepas tu kita nak entry jadi mana-mana. Tapi yang ini adalah kawasan, ini adalah TP. Kita tetapkan di sini adalah TP. Ambil TP lah di sini. TP dia di sini. Garis biru. Letaklah garisan macam ni. Ini TP dia ambil ni 82 pin ni. Okey, kalau kita nak sell, boleh letak sini. Di sini kawasan sell. Boleh. Bila kita buka, tapi bukan di dewan. Kita tunggu di H4. Kita tunggu di H4 apa jadi? H1 kan. Kita tengok H1. Ini H1. Ini adalah dewan tadi. H1 ini satu hari. One day kan. Ini yang apa tadi? Exclave. Okey, ini. Jadi bila dia turun macam ni, dia sebenarnya dewan pun boleh. Dewan. Tapi kalau terror lagi boleh gunakan teknik garisan biru ni. Kan kita garis di sini, garisan biru sini kan. Ini re-entry. Kita masuk L1, love 1, money entry lah. Kemudian dia naik, di sini kan dia naik tadi. Sini kawasan entry. Entry saja. Kita entry di 30 minit, 15 saat. Kalau mau makan banyak kan, ataupun di 1 minit, boleh, tidak masalah. Entry aja. Maksimum kalau kita nak main maksimum biasanya satu account ni kita akan ada lebih kurang 200 layer kita boleh buat, 200 layer. Okey, ini adalah AUJ. Sebab minggu depan saya akan trade di AUJ juga ni. Saya akan trade sini, saya akan sell sampai akan menunjukkan. Okey. Lepas tu kita akan ada lagi, dia akan turun. Dia akan turun kan. Okey, di sini TP tadi kan, di sini TP. Apa hal pula hilang dia punya kata-kata semua ni. Macam mana ni? Draw text label. Macam mana ni? Kan? Okey. Kemudian cuba cek saya punya ni. Macam ni, ini yang saya punya kan. Ini okey, ini macam ni. Ini saya punya account. Okay, rakan-rakan juga saya ajar juga di sini rakan-rakan. Kalau kita trade di sini kita sell, di sini sell ni kan. Sini pun sell lagi. Sebab dia naik di sini kan. Tapi ada satu yang panjang ni. Kita panggil yang panjang ni kan. Yang panjang ni, bila dia turun ke bawah, biasanya dia akan sentuh Bollinger yang bawah ni. Jadi kita terus, bila dia berlaku begini, maknanya dia akan sentuh. Di sini TP tadi kan. Jadi TP kita turun bawah. Nanti bila dia TP di sini, kita buat di sini lagi. Kita buat sell lah di sini. Ini TP. Jadi kita ubah, sebab dia naik kan, kita ubah tu TP dia di sini. Untuk minggu depan biasanya, sebab ini dewan, kebiasaannya kita tengok di sebelah sini. Dia sudah sentuh sini kan.
sudah habis. Kemungkinan dia akan sampai turun bawah sini. Biasanya di sinilah 79 nih. Biasa dia sampai ini punya confirm sampai. Oke. Ataupun kalau mau dapat untung lagi, ambil yang nih. Sampai 872. Oke lah. Kan boleh lagi kan sebab untuk AUG. Oke, untuk AUG minggu depan. Oke, jadi saya harapkan rakan-rakan sama minggu depan jangan risau. Lagipun RSI dia menunjukkan 32, maknanya 32 ini adalah untuk sell. Ini kan RSI kan. Oke, saya akan tunjuk lagi rekan-rekan. Kalau kita hendak bila kita trade kan di sini kan bila trade, ini kan betul kan saya lah. Bila kita hendak trade, dia akan ada kita sell di sini kan, sell. Kalau untuk sell lah, kalau buy lah. Maka tolong download yang ini, close all, di script ya, close all open. Kalau kita mau ambil yang ini pun ada, tapi biasa saya gunakan untuk close all. Jadi tekan auto trading dan tarik nih, sini. Hari ini mana ada connection, jutian, dia akan close semua. Oke, kalau yang 200, saya pernah dalam beberapa puluh tuh baris, dan beberapa puluh, dan apa yang terjadi, saya guna ini aja. Benar tuh kalau pakai apa itu? Kalau pakai manual sakit. Beli script lah. Minta dengan rakan-rakan trader ataupun pergi ke MT4, ambil di situ close all. Oke. Jangan tidak ambil sebab ini akan merugikan trader. Oke. Dan kemudian juga trader yang suka nih, saya pun mengajar, saya tidak mengajarin deh, tapi kalau belajarlah. Oke, mari kita lihat juga pada tempat lain macam mana yang saya katakan yang kita sebenarnya ini untuk main forex ini dia kena ada pengalaman. Tanya rekan-rekan yang pengalaman lah. Oke. Atau ada yang berminat kan. Oke, kita cek lagi di UJ. Adakah JJ disediakan di sini? Kalau tidak ada JJ, kita ambil di minggu lepas saya guna JJ, AUDJPY, kemudian ada satu lagi yang IJ, ada IJ. Adakah IJ di sini? Bisa IJ. Adakah IJ dia ni? Belum add. Oke, saya add Oke, kalau nak add, ambil ni. Kan? Ambil ni. Kemudian show all. Ambillah IJ. Ini kan JJ. Oke, yang ini kemudian JJ juga minggu lepas. Dia macam saya tengok dia samalah. Kita tahu lah kalau trader kan. Ini saya guna di apa? Saya akan gunakan saya akan ambil yang biru ni teknik garisan biru. Garisan biru Oke, ini yang JJ tadi tu. Ini JJ, ini IJ. Oke, ini IJ. Garisan biru ni aplikasi lah. Oke. Untuk rekan-rekan ni kan. Oke, biasa saya akan ambil monthly. Oke. Weekly. Oke, kita ambil weekly dan daily. Oke, biasa saya ambil daily Kita ambil daily sini. Sama ni, macam IJ. Macam ni kan. Ini kan dia kan gerakan dia sama kan daily. JJ itu minggu depan maksud saya lah hari bulan dia lah 1797. Dia di antara hari haji ni lah 2021 nih. Oke, sebab ini adalah saya punya predik dia akan naik. Dia akan sell untuk 3P ni.
IJ. Okay. Ya, yang kita jumpa, yang saya telah jumpa juga pada minggu lepas ialah teknik ini, ya. Yaitu saya telah menggunakan teknik ini, tuan-tuan, yang mana saya telah menjumpa pada day 1 berlaku love one, namanya love one. Kemudian saya telah kemudian buat garisan macam ni. Okay, buat garisan. Okay. Love one, L1, mana kita buat garisan. Di sini ialah re-entry. Kawasan ni ialah re-entry ataupun entry. Okey, jika dia ada cucuk macam ni, maknanya lama dia close macam ni, okey akan berlaku. Itulah sebabnya akan berlaku lagi pergerakan sell bagi IJ pada minggu depan. Yang mana kalau kita lihat pada sini ialah 1 euro bersamaan dengan 129.916 yen. Ya, yen. Maknanya di sini nilai mata wang euro dia akan turun berbanding yen. Maknanya kalau kita kalau dalam pertukaran wang asing nanti 1 euro bersamaan dengan 129 yen. 0.9. Yang 100 biasanya 130 kan. Tapi trader-trader bagi antarabangsa inilah perjalanan di dunia ini. Okay, kemudian GJ pun sama. Saya telah melihat GJ pada day 1, dia telah berlaku macam ni. GJ dia sebenarnya dia kalau macam ni, andainya dia berlaku macam ni, dia satu je di sini, biasanya kita akan garis di atas ini berlaku dinilai sebagai entry di sini. Entry lah di sini. Ini entry. Di sini dia berlaku satu jarum. Saya panggil sebagai jarum. Maka dia akan turun. Biasa dia akan turun ni sampai 1-2 sampai sini. Dia akan turun biasanya kan dia sudah berlaku lah. Kalau trader tahulah. Okey, biasanya dia akan turun lagi. Dia akan tengok sebelum tu. Biasa di weekly lah. Biasa dia akan turun sampai di sini. Ni. Biasanya kan sebelum dia sampai yang ini. Okey, ini peluang lah untuk minggu lepas. Untuk minggu depan. Okey, untuk dia. Okey, dan cuba kita lihat juga bagi H1. Biasanya saya akan entry di H1 lah. Dia panjang kan H1. Dia di sini. Dia sebenarnya dia telah petunjuk sebenarnya makin kecil, maka dia akan dapat petunjuklah di sini. Sini kawasan entry. Kena sabarlah, sabar ya. Okey. Dan itu yang saya boleh kongsi untuk minggu depan. Diharapkan kepada semua trader akan Dewan, ambil Dewan. Diharapkan kepada semua trader boleh menggunakanlah teknik masing-masing. Saya menggunakan teknik banyak saya guna teknik ini. Teknik saya bermacam-macam teknik yang saya boleh buat. Yang saya ikutlah. Ini GJ, AG dan Euro. AG ini Euro lah. Okey. Kemudian kalau ada yang bertanya dengan gold, sebab saya biasa main gold ni. Okey, gold dia punya monthly. Dia punya monthly di sini. Monthly kan. Dia punya weekly, tengok weekly dia. Coba kita tengok yang tadi tu, weekly. Kan dia punya gold. Kalau kita menggunakan teknik garisan, dia di sini. Biasanya adakah garisan? Dia telah masuk sini, kemudian in 1, in 2, in 3, ini in 3, masuk di sini, kemudian dia membentuk yang ini. Biasanya dia akan di sini. Biasanya akan ada di sini. Di sinilah. Biasanya di atas ini, asal dia di atas ini kita entry aja. Tidak masalah, entry. Dia weekly kan.
Entry untuk weekly. Jadi lihat kepada daily. Daily biasanya dia akan lebih awal lah. Biasanya daily dia akan ada di sini. Di sini. Daily naik sini daily. Dia akan ada di sini. Saya biasa tengok daily. Ini. Dia akan ada di sini. Tarik dia ni. Yang ini kan kita tengok ini. Di sini re-entry. Tapi ingat, ni 36 ni, emas ni, pengalang. Ini teknik-teknik yang biasa saya akan gunakan lah. Dia dari sini kan, contohnya sini. Kalau kita lihat untuk yang ini weekly yang saya tandakan tadi. Kalau besarkan lagi, oke. Dia sebenarnya ada in one, ini itu entry, ini entry. Tapi kalau kepada yang berminat juga dengan ni, habis ini dari atas ini, tunggu sampai dia ni. Biasa di sini biasa dia akan naik. Biasa kebiasaannya tidak akan candle ini dia sampai sini, kita boleh sell sudah. Masih boleh sell sudah. Kemungkinan dia akan naik, tapi lihat kepada weekly ataupun monthly. Okay, kalau monthly dia tengok di sini. Okay, in one, in two, in three belum ada. Mungkin dia akan naik lagi sedikit, akan dia bawa sini in three macam ni in three. In one, in two, in three. Kemudian biasa dia akan buat begini kan. Biasa kalau emas ini gold. Okay. Untuk EGB misalnya kita buat EGB. UJ kan. Kita guna aplikasi. Okay, teknik dia untuk dia sudah sebenarnya itulah kalau kita tengok di sini untuk dewan. Untuk dewan macam ni. Untuk dewanan. Kan dia ada naik sini ni. Ni. Dia ada buat ni, kemudian dia entry sini kan. Dia naik baik. Tapi sebenarnya bila kita lihat kepada weekly, weekly dia cuma re-entry saja. Atau entry lah. Okay. Dia biasa begitu. Boleh di Expo pun ada tu. Di Expo ada. Kalau main dewan ni penat lah kalau dewan. Cuma kalau dewan kan kalau kita guna teknik. Ini saya kongsikan itu teknik garisan biru. Ini namanya garisan biru. Di sini. Ada garisan biru je kita boleh sell mana-mana. Kalau ada jarum je boleh. Ini dia tidak kan. Okey. Itu namanya teknik garisan biru. Okey, jadi broker pun untung. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian daripada saya. Kerana sudah jangan lupa untuk bersedia untuk EJ, UJ, AJ dan GBP di mana-mana broker. Nasihat saya lah. Okey. Untuk dewan sebab dia masih lagi panjang lagi tu kaedah-kaedah ini untuk pada minggu depan. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Saya menggunakan OBS. Ya. Biasalah kalau kita menggunakan OBS untuk menerangkan ini. Dan nasihat saya kepada rakan-rakan trader, apa yang perlu kita buat ialah kita akan ada semangat untuk semangat untuk mau dapat pendapatan lebih masa PKP ini. Okey. Dan semoga rakan-rakan berjaya. Jangan lupa minggu depan EJ, AJ dan GJ. Okey. Kita sell sebenarnya. Tapi jangan banyak-banyak. Kena ikut kita punya duit. Kalau duit kita dalam $20, pasanglah satu je cukup. Kalau 200, 10 sen cukuplah kan. 20 account pasanglah di mana-mana broker kan. Okey. Dan terima kasih kerana sudi untuk mendengar ceritah saya tentang trade atau mengetahui tentang macam mana hendak mengesan pergerakan sama ada dia akan untuk buy ataupun sell. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam pertemuan pada minggu depan. Terima kasih.